Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, boleh dengar semua ke? Okey, Alhamdulillah. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak UiTM Perlis kerana sudi menjemput saya untuk sesi malam ini, sesi sembang santai sempena datangnya Ramadan dengan tajuk yang diberi tentang syaitan yang dirantai. Okey, yang itu tu hadis yang dibaca oleh tuan moderator tadi tu benar, ya, memang hadis yang sahih. Saya bacakan sekali lagi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza jaa Ramadana," apabila datangnya bulan Ramadan, "Futihat abwabul jannah," dibukakan pintu-pintu syurga, "wa ghulliqat abwabun nar," ditutup pintu-pintu neraka, "wa suffidatis syayatin," dan dirantai syaitan-syaitan, Jadi apabila syaitan sudah dirantai, kenapa pulakah masih banyaknya berlaku kemungkaran ataupun perkara-perkara yang tidak sepatutnya? Itulah yang akan menjadi fokus kita untuk malam ini. Okey, ini dia. Okey, tak apa. Setakat ni semua okey ya? Saya dapat mesej pula sini suruh tutup video apa ke? Maintain video okey je. Okey. Saya first time pertama kali guna Cisco Webex ni. Jadi pertama kali sedang belajar dengan sekian-sekian mesej yang keluar ni. Okey, baik. Saya diberi amanah untuk fokus kepada rangkap terakhir hadis ini tentang syaitan yang dirantai, syaitan-syaitan yang dirantai. Jadi sebelum tu saya nak bagi satu assignment, satu soalan kepada para hadirin semua. Okay, sebab lepas ini ada sesi soal jawab di mana para hadirin boleh bertanya dan jika saya tahu saya akan berikan jawapannya. Jadi sebelum ditanya, saya nak tanya terlebih dahulu. Sebelum ditanya, saya nak bertanya terlebih dahulu, apakah maksudnya ataupun lebih tepat, apakah tujuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahawa di bulan Ramadan ini pintu-pintu syurga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Ya, sebab kalau pintu-pintu syurga dibuka, kita masih tetap tak boleh masuk syurga lagi sebab kita masih di dunia. Kita mesti tunggu sehingga ke hari akhirat, hari kiamat, hari akhirat, pengadilan, apa semua tu, baru dapat masuk ke syurga. Betul tak? Jadi, apa manfaatnya, apa tujuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita pada bulan Ramadan ni pintu-pintu di syurga. Padahal kita bukan boleh masuk lagi. Boleh faham ke soalan saya? Jadi saya bertanya dulu sebelum ditanya. Nanti para hadirin boleh berkongsi jawapan. Tak mengapa, kalau salah mengapa, kalau salah tak mengapa, ya. Kita sama-sama, ini kan namanya sembang santai kan. Jadi tak bolehlah saya seorang saja yang cakap. Jadi nak bagi assignment kepada para hadirin, awal-awal lagi soalan. Ya. What is the objective of our dear Prophet sallallahu alaihi wasallam telling us during the months of Ramadan the doors of heaven is open, whereas we cannot enter heaven yet. Okey, sekarang saya masuk ke rangkap terakhir hadis tentang syaitan-syaitan yang dirantai. Okey, apabila dikatakan syaitan, pertama sekali saya nak cerita syaitan ni sebenarnya makhluk atau sifat. Mungkin kebanyakan kita selama ni tahu syaitan ni ialah makhluk. Jadi sekarang ni saya nak betulkan bahawa syaitan sebenarnya ialah sifat. Apa dalil saya berkata sedemikian? Apa hujah saya? Mari kita rujuk dalam Al-Quran. Okey, kita rujuk dalam Al-Quran, surah Al-An'am, ayat 112. Okey, surah Al-An'am, surah nombor 6, ayat 112. Kalau ada Quran dalam phone, bagus, boleh rujuk terus. Kalau belum ada, boleh install terus. Malu kita depan Allah. Dalam phone tu macam-macam ada.
Allah kurniakan kita satu buku yang itu pun kita tak boleh install dalam phone. Okey. Kita install supaya kita selalu dapat membacanya, selalu dapat merujuk kepada terjemahannya dan menjadi pendamping kita selalu, ya. Sebab dalam phone tu macam-macam ada selalu kan. Okey. Pastikan Al-Quran pun ada di dalamnya. Baik, surah nombor 6 ayat 112 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin. Dan demikianlah kami menjadikan bagi setiap nabi-nabi aduwan syayatina, musuh-musuh dari kalangan syaitan, syayatinal insi wal jin, syaitan-syaitan daripada kalangan manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din, yang saling berbisik-bisik di antara satu sama lain. Zukhrufal qawli ghurura, perkataan yang jahat, perkataan yang buruk untuk memperdayakan orang-orang yang sedang didakwahkan oleh para nabi tersebut. Jadi kata kunci di sini ialah Allah SWT menerangkan bahawa dia menjadikan bagi setiap nabi sebagai satu ujian, sebagai satu cabaran, satu challenge kepada para nabi itu, syaitan-syaitan dari jenis manusia dan jin. Kita tahu manusia ni makhluk, jin ni makhluk, tapi manusia syaitan, jin syaitan. Macam mana pula tu, ya? Ini yang saya nak kata, syaitan sebenarnya bukan makhluk, akan tetapi syaitan ialah sifat. Sifat apa, ya? Sifat tu ada dua. Pertama, sifat membangkang perintah Allah. Sama-sama kita ketahui bahawa apabila Allah SWT mencipta Nabi Adam, Allah menyuruh semua untuk sujud kepada Adam, semuanya sujud kecuali Iblis. Dan Iblis ni bukan sekadar tak nak sujud, dia bagi macam-macam alasan pula bahawa dia ni dicipta dari api, lebih mulia, lebih tinggi darjat. Kenapa nak sujud pula kepada makhluk yang dicipta daripada tanah? Jadi sifat pertama syaitan ini ialah membangkang. Okey, oppose, membangkang kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua pula, kita tahu apabila Iblis ini dia enggan sujud pada Nabi Adam bagi alasan apa semua, kemudian dia bukan nak beristighfar ke, minta maaf ke, bertaubat ke. Tak, dia minta tempoh, dia minta masa daripada Allah SWT agar diberikan dia masa untuk menyesatkan umat Islam, untuk menyesatkan manusia dan menarik mereka semua masuk ke dalam neraka. Ya, sebab apabila Iblis membangkang firman Allah, membangkang perintah Allah, maka dia derhaka, dan itu menjadi salah satu sebab dia nak masuk neraka. Dia bukannya hendak bertaubat, dia bukannya minta maaf, sebaliknya dia minta masa, aku nak sesatkan makhluk-makhluk kamu, hamba-hamba kamu ni aku nak ajak sama-sama masuk ke neraka. Ini dua sifat yang ada pada syaitan. Daripada ketuanya Iblis sampailah kepada semua syaitan-syaitan yang lain. Maka apabila kita kata sifat syaitan tu ada dua. Pertama, dia membangkang perintah Allah. Yang kedua, dia ajak orang lain untuk turut membangkang perintah Allah. Ini sifat syaitan. Dan sifat ini boleh ada pada manusia dan boleh juga ada pada jin. Sebab tu dalam surah Al-An'am ni ayat 112 Allah SWT menceritakan bagaimana dia menjadikan kepada para nabi, setiap para nabi ini musuh dari kalangan syaitan-syaitan, manusia dan juga jin. Okey. Kebiasaannya bila orang membuat sesuatu kesalahan, dia membangkang perintah Allah, dia buat seorang-seorang. Itu tak cukup lagi, tak cukup syaratnya jadi nak memiliki sifat syaitan. Okey, hanya segelintir yang apabila dia membangkang perintah Allah dan kemudian dia mengajak orang lain untuk turut membangkang perintah Allah. Ya, selalunya katakanlah ada orang yang enggan berpuasa dalam bulan Ramadan ini. Tapi dia seorang-seorang yang tak puasa. Dia tak ajak kawan-kawan dia untuk sama-sama tidak berpuasa. Jadi itu bukan syaitan namanya. Itu mungkin kita kata orang yang melakukan kemungkaran. Kadang-kadang ada yang puasa tetapi tak solat pula. Padahal solat itu adalah tiang agama. Puasa itu adalah kelengkapan yang melengkapkannya. Puasa, zakat, haji apa kan. Yang paling penting, asas paling penting ialah 2 kalimah syahadah, rukun Islam kita kan. Kedua solat, zakat, puasa, haji. Apabila seseorang tu mengucap syahadah,
tapi dia tidak solat, namun berpuasa. Jadi solat ni kita kata tiang agama, tapi agamanya, rumahnya tak ada tiang. Macam mana dia nak bina yang lain-lain itu? Jadi satu kesalahan juga, satu bangkangan juga terhadap perintah Allah ialah orang yang berpuasa, puasa tak bagus, tetapi dia tidak solat pula. Tetapi kalau dia tidak solat, dia seorang-seorang tidak solat, okey. Kalau ada orang yang tidak solat, kemudian dia ajak orang lain juga untuk tidak solat, itulah baru kita kata memiliki sifat syaitan. Ataupun kita bagi contoh lain, ada orang yang online gambling. Duduk seorang-seorang dalam bilik dia, internet laju, 3G, 4G, 5G dia laju, dia online gambling. Tapi dia seorang-seorang saja. Ya. Berbeza kalau dia buat benda mungkar itu dan dia mengajak orang-orang untuk turut online gambling. Itu barulah kita kata sifat syaitan. Jadi saya ulangi, sifat syaitan tu dua. Yang pertama, dia membangkang perintah Allah. Dan yang kedua, dia ajak orang lain untuk turut sama-sama membangkang perintah Allah. Inilah yang dimaksudkan dengan syaitan. Okey, yang ini saya nak tekankan dulu satu perkara yang penting ya. Okey, seterusnya kita masuk ke dalam hadis itu bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa dalam bulan Ramadan ini syaitan-syaitan dirantai. Okey, para ulama kita rahimahumullah memiliki beberapa penafsiran tentangnya. Yang pertamanya, secara zahir hadis, memang semua syaitan dirantai dan dalam kes ini merujuk hanya kepada syaitan-syaitan dari kalangan jin. Sebab syaitan di kalangan manusia ni masih ada di bumi ini dan mereka ni masih bergerak bebas. Ya, itu tu yang pertama. Yang kedua, mereka berkata syaitan yang digari, yang dirantai itu hanyalah syaitan-syaitan yang sebab syaitan ni pun ada rankingnya juga. Ada private, ada sarjan, ada captain, ada lieutenant colonel, ada general. Okey? Jadi yang dirantai itu hanyalah syaitan yang pangkat tinggi tu. Yang ganas, yang begitu hebat untuk menyesatkan manusia ataupun melakukan tipu daya ke atas manusia. Adapun syaitan yang pangkat private ke apa ke, itu masih bebas. Ini salah satu tafsiran juga. Okey? Tafsiran yang lain ada yang berkata bahawa yang dirantai itu ialah syaitan-syaitan yang mendengar perbicaraan para malaikat di langit. Bukan syaitan dari kalangan jin atau manusia yang ada di bumi. Tetapi syaitan yang ada di langit yang mencuri pendengaran para malaikat. Ada juga tafsiran itu. Ada tafsiran yang keempat dan ini yang saya cenderungi, bahawa kalau kita perhatikan hadis tu bahawa syaitan-syaitan dirantai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkata syaitan itu dirantai pada sesuatu pasak, pada sesuatu lokasi. Tetapi sekadar dirantai saja. Ada beza di situ. Maknanya syaitan itu masih boleh bergerak tetapi dengan pergerakan yang terhad. Seumpama, semisal seorang penjahat ataupun pesalah yang digari. Maknanya tangannya digari dan letak di belakang. Dia masih boleh bergerak tetapi pergerakannya terhad ataupun kerja jahat yang boleh dibuatnya adalah terhad. Kenapa? Sebab dia telah pun digari. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata syaitan-syaitan dibelenggu ataupun dirantai, okey, salah satu tafsirannya ialah syaitan itu dirantai ialah apa nak kata restricted movement, pergerakan yang terhad. Masih boleh bergerak tetapi pergerakannya terhad. Masih boleh melakukan muslihat ke atas manusia, masih boleh melakukan tipu daya atas manusia, tetapi mereka ni terhad. Nak sampai pada manusia tu, nak mengganggunya, slow sikit. Kalau sebelum ni laju saja. Jadi slow sikit. Ini salah satu tafsiran dan ini yang saya cenderungi. Okey, apa hujah sampingan? Apa dalil sampingan yang boleh saya gunakan untuk menguatkan tafsiran yang keempat ini? Setakat ni semua okey ke? Boleh faham ya? Ya, jadi para ulama kita ada beberapa tafsiran. Ya, jadi yang tafsiran keempat tu saya ulangi sekali lagi. Syaitan memang dirantai. Semua syaitan, baik yang general, lieutenant colonel, captain, sarjan, private, semua dirantai. Tetapi Rasulullah SAW tidak berkata dirantai pada tiang. Tidak berkata dirantai pada tiang-tiang neraka misalnya.
tidak dirantai pada sekian-sekian planet misalnya, tetapi sekadar dirantai saja. Apabila dirantai, maknanya syaitan tu boleh bergerak tetapi terhad. Seperti seorang penjahat yang mungkin telah digari tangannya, diikat ke belakang, dan mungkin juga kaki pun ada rantai di situ. Dia boleh bergerak tapi slow saja kan. Dia tak boleh nak lari laju. Jadi dia tidak boleh laju untuk menghasut manusia seperti biasa. Okay, apa dalil sampingan yang saya ada untuk menguatkan pandangan keempat ini? Okey, pertama sekali ada satu hadis dalam Sahih Al-Bukhari daripada Abu Hurairah juga. Abu Hurairah ni sahabat yang meriwayatkan hadis yang kita baca tadi tu, bahawa apabila datangnya bulan Ramadan, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup dan syaitan-syaitan dirantai. Abu Hurairah yang meriwayatkannya. Dan Abu Hurairah juga meriwayatkan sebuah hadis lagi yang agak panjang, yang saya ringkaskan bahawa Abu Hurairah menceritakan bahawa dia ditugaskan, dia diamanahkan untuk menjaga gedung zakat Ramadan. Maksudnya gedung yang disimpan bahan-bahan makanan untuk diagihkan sebagai zakat fitrah pada hari raya kelak. Dan ini berlaku dalam bulan Ramadan. Sebab tu namanya zakat Ramadan. Okay, lalu dia diamanahkan menjaga. Lalu dia perasan, dia notis ada seseorang yang datang menumpahkan makanan, maknanya dia tumpahkan sikit daripada guni tu, ambil dan nak bawa lari. Abu Hurairah berjaya mengejar dan menangkapnya. Akan tetapi orang tu berkata, kasihanilah aku perlu memberi makan pada keluargaku. Lepas ni tak buat lagi dah. Abu Hurairah pun rasa kesian dan membebaskan orang itu. Pada keesokannya Rasulullah SAW bertanya, apa yang terjadi semalam? Okay, maknanya Rasulullah tahu. Lalu Abu Hurairah pun menceritakan apa yang berlaku. Dan Rasulullah SAW bersabda, orang itu berdusta, malam nanti dia akan datang lagi. Okay. Maka pada malam seterusnya, Abu Hurairah sekali lagi menjaga gedung zakat Ramadan itu. Dan ternyata betul orang itu datang lagi, menumpahkan sedikit dan mencuri dan juga hendak lari. Sekali lagi Abu Hurairah berjaya menangkapnya. Dan sekali lagi orang tu memberi alasan yang sama, bahawa dia dan ahli keluarganya kelaparan, perlukan makanan dan ini sajalah yang ada. Maka atas dasar belas kasihan, Abu Hurairah membebaskannya. Keesokan harinya Rasulullah SAW bertanya lagi, apa yang jadi kepada tawananmu? Ya, kerana Rasulullah SAW kerana berdasarkan petunjuk wahyu mengetahui apa yang berlaku kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah pun mencerita apa yang berlaku. Lalu Rasulullah berkata, dia berdusta dan malam ini dia akan datang lagi. Abu Hurairah pun, okey, malam ni datang, aku confirm akan tangkap. Kali ini tak akan lepas lagi dah. Aku tangkap, akan bawa berjumpa kepada Rasulullah. Jadi pada malam ketiga tu ternyata orang itu datang sekali lagi untuk mencuri makanan daripada zakat Ramadan itu. Sekali lagi Abu Hurairah berjaya menangkapnya. Okay. Sekali lagi orang itu merayu untuk dibebaskan, dan kali ini dia berkata, kalau kamu lepaskan aku akan mengajar kamu satu kalimat. Okey, yang dengan kalimat itu kamu tidak akan diganggu pada waktu malam oleh syaitan. Apakah itu? Maka orang itu menjawab, apabila kamu mendatangi tempat tidur kamu, maka bacalah ayatul kursi sehingga akhir. Jika kamu membaca demikian, maka Allah akan memelihara kamu dan syaitan tidak akan mendekati kamu sehinggalah waktu pagi, sehinggalah waktu subuh. Abu Hurairah pun melepaskan orang tersebut. Esok paginya Rasulullah bertanya lagi, apa jadi dengan tawanan kamu semalam? So Abu Hurairah kata, aku berjaya tangkap dia. Aku kali ini memang sungguh-sungguh nak tangkap, tetapi orang itu telah mengajarkan kepada aku sesuatu yang aku rasa bermanfaat. Apakah itu? Lalu Abu Hurairah berkata, orang yang aku tangkap itu mengajar aku sesuatu yang jika aku membacanya, Allah akan memeliharaku pada waktu malam daripada gangguan syaitan, dan syaitan tidak akan mengganggu, tidak akan menghampiri, bukan sekadar tidak mengganggu, tidak akan menghampiriku sehingga waktu pagi, iaitu membaca ayatul kursi. Lalu Rasulullah SAW mendengar sedemikian berkata, orang itu berkata benar. Kemudian Rasulullah bertanya kembali, tahukah kamu wahai Abu Hurairah, siapakah orang yang kamu tangkap itu? Abu Hurairah kata, tidak tahu. Itulah sebenarnya syaitan. Syaitan jin yang menjelma sebagai manusia.
Ya. Ini hadis sahih daripada Sahih Al-Bukhari. Berdasarkan hadis ini, kita semua saya yakini membaca ayatul kursi sebelum nak tidur. Kita baca doa sebelum tidur, bismika amutu wa ahya, dan kemudiannya kita pun membaca ayatul kursi. Kalau yang belum baca, mula hafal, mula baca. Kalau tak hafal, tak apa. Tengok ayat, tengok phone, baca ayat kursi, kemudian tidur. Tapi berdasarkan hadis ini, jika kita perhatikan, ianya berlaku dalam bulan Ramadan. Adanya syaitan yang menjelma sebagai manusia yang kemudiannya mencuri daripada gedung zakat Ramadan. Okey? Dan Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam yang berkata itu adalah syaitan. Jadi ini salah satu bukti ataupun dalil ataupun hujah bahawa syaitan ini masih ada pada bulan Ramadan. Hanya dengan restricted movement. Kerana pergerakan terhad itulah Abu Hurairah ini berjaya menangkapnya 3 malam berturut-turut. Padahal syaitan ni kalau dalam suasana dia yang bebas ke apa ke, sebab yang datang ni syaitan dari kalangan jin, menjelma sebagai manusia, boleh saja dia melarikan diri dengan begitu pantas, ataupun dia boleh melawan Abu Hurairah yang menangkapnya dengan begitu mudah. Tapi selama 3 malam berturut-turut Abu Hurairah berjaya menangkapnya, menunjukkan syaitan itu telah pun lemah kerana dalam bulan Ramadan. Ini satu contoh bagaimana syaitan ni sebenarnya masih ada dalam bulan Ramadan, masih melakukan aktivitinya, akan tetapi mereka ini dalam keadaan yang agak lemah ataupun dalam pergerakan yang terhad macam saya kata tadi. Itu yang pertama. Yang keduanya, meskipun kita telah membaca hadis tadi bahawa syaitan dirantai dalam bulan Ramadan, kita semua tetap berhati-hati daripada gangguan syaitan. Betul tidak? Bila kita hendak membaca Al-Quran misalnya, kita masih mulakan dengan a'udzubillah minasyaitonirrajim. Betul atau tidak? Adakah sesiapa yang membaca Al-Quran selalu dibaca dimulakan dengan a'udzubillah minasyaitonirrajim, tetapi pada bulan Ramadan dimulakan baca Al-Quran tanpa a'udzubillah minasyaitonirrajim? Tidak kan? Sebab Rasulullah SAW mengajar kita anytime, bila-bila kita baca Al-Quran, kita mulakan dengan perlindungan daripada Allah. Demikian juga kalau kita sembahyang jemaah, imam kita walaupun dia baca secara perlahan, kita tahu sebelum dia baca Al-Fatihah, dia mulakan secara perlahan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi dalam pelbagai aktiviti kita, kita masih lagi berhati-hati dengan meminta perlindungan Allah daripada gangguan syaitan. Sebagai contoh, kalau kita tidur malam misalnya, lalu kita ada nightmare, kita ada mimpi yang buruk. Apa yang diajar oleh Rasulullah, apabila kita bangun, apabila kita terjaga, kita ludah tanpa air liur, ludah ke kiri, kerana itu adalah gangguan syaitan. Dan mimpi ini sebagaimana yang Rasulullah ajar, ada 3. Mimpi yang baik daripada Allah, yang itu kita boleh cerita kepada orang-orang yang soleh. Mimpi yang jahat, nightmare daripada syaitan, yang itu jangan cerita langsung. Maknanya kita jangan layan langsung, sebab bila kita cerita, syaitan akan rasa besar, dia akan rasa hebat. Wah, aku ganggu dia ni sampai mencerita-cerita pada kawannya. Dia terasa hebat. Dan ketiganya, mimpi daripada mainan akal. Jika pada siang harinya kita asyik duk terfikir-fikir phone yang baru katakan misalnya, so malam tidur pun kita termimpi-mimpi phone itu. Itu kerana mainan fikiran kita sendiri. Okey? Jadi meskipun dalam bulan Ramadan, kita tetap berhati-hati daripada gangguan syaitan. Ya, maka atas sebab-sebab inilah saya berpandangan ataupun saya cenderung kepada pendapat yang berkatakan apabila syaitan dirantai, maksud sebenarnya syaitan itu memang dirantai, tetapi dengan syaitan tu boleh bergerak tetapi dengan pergerakan yang terhad. Oleh itulah kita lihat katakan syaitan di kalangan manusia, seandainya ada manusia yang membangkang perintah Allah dan kemudian mengajak orang-orang untuk turut sama membangkang, tapi dalam bulan Ramadan ni dia slow sikit. Dia tak ajak sangat orang untuk turut membangkang. Ini syaitan di kalangan manusia. Demikian juga syaitan di kalangan jin dalam bulan Ramadan ini, mereka kurang dalam menghasut manusia ke arah melakukan kemungkaran sebab pergerakan mereka itu sendiri terhad. Okey ke setakat ni? Saya cakap seorang-seorang ni, saya rasa semua okey, alhamdulillah.
Okey, alhamdulillah. Baik. Sekarang ini sebagaimana yang tuan moderator kita kata syaitan sudah dirantai. Okey, katakanlah sekarang ni pergerakannya pun terhad, sudah dengan gari apa semua tu. Tetapi macam mana pula syaitan ni masih lagi boleh mengganggu manusia? Ataupun macam kenapa manusia ini masih ada lagi yang tingkah lakunya tu dalam bulan Ramadan ni pun ish tak elok nak sebut. Kita kata begitu. Pada bulan Ramadan ni pun masih melakukan perkara-perkara mungkar. Dalam bulan Ramadan ini pun masih tidak mau berpuasa ke, atau berpuasa akan tetapi tidak solat. Yang itu penting tu, sebab saya banyak jumpa orang yang puasa tetapi dia tidak solat. Diragui sama ada puasanya itu diterima ataupun tidak. Sebab kadang ada orang berpuasa dia tak boleh nak, sebab dia tak boleh nak makan depan orang ramai. Lalu dia berpuasa kerana tak boleh nak makan depan orang ramai. Jadi dia berpuasa bukan kerana Allah tapi kerana ia tu. Jadi sekarang ni sekali lagi persoalannya, kenapa masih berlakunya perkara-perkara mungkar? Alright. Ada dua sebab. Pertama sekali, apabila seseorang itu saudara mara dia sendiri syaitan. Lalu syaitan tu sangat mudah, walaupun syaitan tu dengan dah kena rantai, dah kena ikat apa semua tu, syaitan tu dalam suasana yang lemahnya, dalam suasana pergerakan dia yang terhad, masih lagi boleh menghasutnya, masih lagi boleh memperdayakannya, masih lagi boleh mengganggunya. Sudah tentu timbul soalan, siapa pula yang saudara mara dia syaitan? Siapa pula yang saudara maranya syaitan dia? Tentu ini satu tuduhan yang berat. Bukan tuduhan saya semata-mata. Ini daripada ayat Al-Quran sendiri. Okey, mari kita rujuk dalam Al-Quran surah Al-Isra, surah nombor 17, ayat nombor 27. Ayat nombor 27, Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubazzirina, sesungguhnya orang-orang yang lazim membazir, mubazirin. Perkataan bazir dalam bahasa Melayu kita ni, bahasa Malaysia kita ni sebenarnya daripada bahasa Arab. Okey, innal mubazzirina, sesungguhnya orang-orang yang lazim membazir, kanu ikhwana syayatin, adalah mereka itu saudara, ikhwan, saudara kepada para syaitan. Tu dia. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, dan adalah syaitan itu terhadap Tuhannya amatlah ingkar. Okey. Surah Al-Isra ayat 27. Orang-orang yang membazir ini adalah saudara mara syaitan. Bila syaitan tu dah jadi saudara mara kita, mudahlah sangat untuk dia menghasut kita, sebab dah saudara mara kan. Jadi walaupun dia dalam suasana terikat ke apa ke, dia boleh menghasut kita, boleh mengganggu kita dengan pelbagai perkara-perkara yang menyalahi syariat Islam, menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Okey, timbul sekarang ni, siapa ataupun perbuatan macam mana yang masuk dalam kategori membazir? Okey, membazir ni senang cerita apa saja yang kita lakukan secara sia-sia. Okey, dalam sebuah riwayat, dalam sebuah riwayat, bila saya kata riwayat, berarti hadis itu sanadnya ada kelemahan. Okey, diriwayatkan bahawa seorang sahabat itu dia sedang mengambil wuduk dengan menggunakan air yang banyak. Lalu Rasulullah menegurnya tentang penggunaan air itu, jangan membazir. Lalu sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, dalam penggunaan air pun ada pembaziran ke?" Rasulullah kata, "Ya, sekalipun kamu sedang mandi di dalam sungai." Sebegitu sekali. Ya. Okey, hadis tadi dalam sanadnya ada kelemahan, tetapi pengajaran hadis itu adalah penting, bahawa pembaziran itu boleh berlaku dalam berbagai bentuk apabila kita melakukan sesuatu secara sia-sia. Sebagai contoh, hari ni hari Ahad kan? Selepas sahur, siapa di sini yang tidur terus bangun dekat-dekat Zuhur tu? Itu satu pembaziran masa. Masa yang Allah berikan kepada kita tu untuk kita lakukan benda-benda yang bermanfaat, kita bazirkan untuk tidur. Bangun solat Zuhur, lepas tu apa nak buat ya? Tidur lagi sampai ke petang. Lepas tu buka puasa. Lepas tu mujur ada kelas. Kalau tak ada program malam ni, tak tidur lagi. Itu satu contoh pembaziran.
Contoh pembaziran yang lain, mungkin ada di sini yang menghisap rokok. Dia membazir. Apa? Dia membazir duit untuk membeli rokok. Dia membazir duit beasiswa yang dia dapat. Ataupun duit PTPTN yang dia dapat. Ataupun duit poketnya ibu bapanya bagi untuk membeli rokok. Itu satu pembaziran. Yang kemudiannya syaitanlah yang menjadi saudara maranya. Contoh lain, bila kita sebut tentang pembaziran, yang saya nampak paling kerap berlaku, mungkin ramai tak perasan, tapi kerap berlaku pembaziran dalam makan dan minum. Saya ni duduk di Kelang, di Shah Alam. Satu-satu fenomena yang saya biasa lihat apabila saya pergi ke restoran-restoran ke apa ke, masyarakat kita ambil makan, ambil. Kemudian makan sekadar yang boleh, yang lain tu dibiarkan saja. Ya, sesuatu yang lazim berlaku. Dan entah kenapa kedai-kedai di sini pun bila letak nasi tu betul-betul letak nasi banyak. Kalau tak sebut nasi setengah, nasi suku, memang banyak nasi dia letak. Padahal boleh saja orang yang nak ambil makan tu dia berkata nasi setengah. Kalau masih banyak boleh kurang lagi nasi suku. Tetapi ambil macam biasa, lauk macam biasa, kemudian makan sekadar yang boleh, kemudian dibiarkan begitu saja. Itu sangat-sangat lazim berlaku. Kadang-kadang dalam restoran yang mewah sedikit, ada orang-orang Melayu kita ni kononnya nak western. Makan steak, makan itu, makan ni. Selalunya akan ada sayurnya juga. Sayur salad, sayur brokoli. Tapi orang kita ni, orang Melayu kita ni jenis tak reti makan sayur. Dia makan steak tu saja, kemudian sayur, salad, brokoli dibiarkan. Itu satu-satu pembaziran. Padahal boleh saja ketika dia hendak membuat pesanan, bila nak buat order, saya nak sekian, tetapi salad tak mau. Kalau betul tak nak makan. Brokoli tak mau, sebagai contoh. Sama juga tadi kalau pergi ke restoran. Boleh saja dia berkata nasi setengah, nasi suku. Dan dia ambil lauk sekadar mana yang boleh. Ya. Dan perkara ini berterusan sehinggalah ke bulan Ramadan. Kita ada bazar Ramadan. Bila dalam suasana lapar, akan beli macam-macam jenis makanan. Okey, padahal bila buka puasa, makan separuh saja dah kenyang. Lagi separuh tu mungkin nak simpan more, katakan. Lewat malam nak makan. Atau nak simpan sahur. Tapi lepas tu terlupa. Dah tidur, tak makan. Jadi pembaziran di situ. Ada juga yang berbuka puasa di hotel-hotel untuk makan buffet. Buffet tu pula paling-paling murah pun RM40-50. Okay? Kalau hotel tu hotel mewah 5 bintang apa begitu, lagilah mahal harga buffetnya tu. Padahal banyak mana sangat yang boleh dimakan sebenarnya. Dan kadang-kadang yang lebih merisaukan itu, bila mereka berbuka puasa di restoran-restoran, di hotel-hotel, kita tertanya-tanya pula, solat maghrib tu macam mana? Nampak makan, kalau di sini maghrib 7.20. 6.30 dah duduk dah nak booking tempat. Kita katakan pukul 7 dah duduk dah nak booking tempat. Kemudian makan. Sampai dah nak masuk isyak lah tu. Maghribnya bagaimana? Jadi timbul persoalan di situ. Sudah berpuasa, alhamdulillah. Buka puasa dengan begitu ada berlakunya pembaziran. Kemudian salah satu asas Islam yang amat penting, yang ini solat, tidak pula dilaksanakan seperti solat maghrib. Ya. Jadi perkara-perkara beginilah yang kita buat tanpa kita sedar. Saudara mara kita ni akan datang daripada jenis-jenis syaitan. Dan inilah bila dah adanya saudara mara kita dari syaitan, mudah mereka ni untuk menghasut kita untuk tetap melakukan perkara-perkara mungkar, sekalipun mereka, yakni para syaitan ini, dalam suasana telah dirantai, dalam suasana restricted movement. Menyentuh tentang makanan, saya teringat hadis dalam Sahih Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang bermaksud bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, baginda menjilat-jilat jari. Jilat jari, licin. Makanan dari situ pun bagi licin apa. Rasulullah bersabda, apabila makan, jangan tinggalkan apa-apa sebab kamu tidak tahu di manakah keberkatan makanan itu berada. Mungkin yang terakhir itu, mungkin yang di jari kita tu, yang kita nak pergi basuh tu, mungkin yang terakhir kita biarkan itu. Jadi bila makan bagi licin semua.
kecuali apa yang betul-betul tak boleh makan. Tulang ayam ke, kulit ayam ke, ya, benda-benda yang betul-betul tak boleh makan baru tinggal. Yang lain tu licinkan. Ya, sebab kamu tidak tahu di manakah keberkatan makanan itu berada. Sebab tu kadang-kadang orang yang hidup makan secara membazir, banyak dibiarkan itu, hidupnya serba tidak berkat. Berkat ini maksudnya kebaikan yang terus-menerus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia makan-makan kemudian ada saja penyakit datang sehingga akhirnya jenis makanan yang dia boleh ambil adalah terhad. Sakit darah tinggi lah, sakit kolesterol lah, sakit gout lah dan sebagainya dan sebagainya. Dan hidupnya pun serba tidak berkat. Kenapa? Sebab makanan itu sendiri lazim dibazir-bazirkannya. Daripada Anas bin Malik juga, hadis sahih Muslim, Rasulullah SAW apabila makan, ada makanan yang terjatuh, dulu duduk bersila, makan padang pasir tau, bukannya ada lantai marble ke apa ke. Rasulullah ambil balik makanan tu, bersih-bersihkan pasir ke apa ke, kemudian makan. Okay. Lalu Rasulullah bersabda, jangan tinggalkan apa-apa untuk syaitan. Jangan tinggalkan apa-apa untuk syaitan. Ya. Jadi makanan tu jatuh, suasana padang pasir, Rasulullah bersih-bersihkannya, maknanya adalah pasir-pasir ke, batu kerikil ke apa ke, dan makan kembali. Siapa di kalangan kita yang buatnya? Okay, makanan di pinggan pun tidak dihabiskan, bagaimana pula makanan yang jatuh? Ini adab makan. Okay, bila kita makan macam ni, mungkin orang kata, nak bagi habis, nak bagi licin, nak bagi habis, nanti gemuk lah aku. Okey, itu yang saya kata, daripada awal lagi ambil makanan dalam jumlah yang sedikit. Kalau tahu diri sendiri tu makan lazimnya nasi suku, kalau pergi kedai ke begitu orang nak tuan nasi, minta awal-awal nasi suku. Jangan ambil nasi seperti biasa. Kan? Kalau macam tu senang kita nak habiskan. Ini nak ambil makanan punya banyak. Kena pula sedang puasa ni lapar ke apa ke, macam-macam lagi side dish ke apa ke, kemudian sukar hendak dihabiskan. Maka terpaksa ditinggalkan. Itulah yang pembazirannya, itulah yang menjemput syaitan menjadi geng dengan kita, dan itulah yang menjauhkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi dalam semua aspek kehidupan kita ni, cuba audit, cuba nilai semula di mana berlaku pembaziran. Tadi saya bagi beberapa contoh dalam makanan, dalam waktu tidur. Orang-orang yang berjaya dalam dunia ni waktu tidurnya sedikit saja. Okay? Kalau kita nak tahu, sebab masanya digunakan untuk perkara-perkara lain. Okay? Dari sudut masa, jangan bazirkan. Allah SWT sendiri telah bersumpah dengan masa. Ya, kita semua tahu, a'udzubillah minasyaitonirrajim, wal ars, demi manusia. Demi masa. Manusia ini sentiasa dalam kerugian, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, berpesan-pesan pada kebenaran, berpesan-pesan kepada kesabaran. Sudah beriman, okey. Sudah amal soleh, okey. Puasa bagus. Tapi yang lain-lain ada buat ke? Okey. Sudah berpesan-pesan, tengok kawan buat salah ke apa, sudah nasihatkan ke? Ketika kawan yang kena musibah ke apa ke, sudahkah kita menjadi pendamping yang menenangkannya ke? Ataupun kita tukang sakat, itulah kau padan muka kau, aku dah cakap dah kau, begitu jadinya kan. Jadi, cuba audit diri sendiri. Bagaimana kita guna masa, bagaimana makanan, dan macam mana kita guna RM2 kita, adakah kita habiskannya dengan rokok, ya? Dan banyak aspek-aspek lain yang mungkin saya tidak teringat sekarang ini. Okay. Jadi, ringkasnya, syaitan masih ada dalam bulan Ramadan, dalam keadaan terikat, dalam keadaan pergerakan yang terhad. Akan tetapi, memandangkan syaitan itu telah menjadi saudara mara kita, ini memanglah berat nak terima kan. Tapi bukan saya kata ni. Allah sendiri yang firman dalam surah Al-Isra ayat 27. Bila syaitan dah jadi saudara mara kita, syaitan dah menjadi sahabat karib kita, maka mereka dalam suasana terhad, dalam suasana digari, dirantai apa semua, masih mampu mengganggu kita. Masih mampu menghasut kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, dalam bulan Ramadan ini, okey, kalau bukan pun kerana syaitan, ada juga apa yang kita sebut kerana nafsu kita ini sendiri. Okay, nafsu manusia ni kadang-kala ada kecenderungan untuk membuat benda-benda yang salah. Ada kecenderungan, ya, untuk macam tadi tu,
pergi untuk berbuka puasa kan, pergi bazar Ramadan, beli banyak-banyak. Ya, makan, kemudian membazir. Bila dah membazir, datanglah pula syaitan untuk mengambil makanan tersebut dan akhirnya menjadi saudara mara ataupun rakan karibnya. Ya. Jadi semasa bulan Ramadan ini ataupun kita kata di luar bulan Ramadan, saya mengajak para hadirin semua agar sentiasa berhati-hati dengan kehadiran syaitan. Ya, sentiasa berhati-hati. Dalam bulan Ramadan ni pun syaitan ini tetap hadir juga. Kita kena hati-hati. Sebenarnya kita ada advantage, kita ada kelebihan sebab mereka ini sudah dalam keadaan dirantai. Ya. Jadi kita gunakan kelebihan itu untuk lebih kuat melawan syaitan dengan amal-amal soleh, amal-amal yang disyariatkan. Yang keduanya, hendaklah berhati-hati dengan nafsu kita sendiri sebab kadang-kadang bukan syaitan yang menghasut kita untuk melakukan perkara jahat, tetapi nafsu kita sendiri yang cenderung ke arah itu. Nafsu kita sendiri yang cenderung ke arah itu. Jadi itulah yang dapat saya kupas tentang hadis syaitan-syaitan dirantai dalam bulan Ramadan ini. Hadis ni ada lagi sebab apa nak kata, apa maksudnya pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup kan? Tetapi itu saya telah serahkan kepada para hadirin semua untuk cuba-cuba fikirkan apakah tujuannya, apakah objektifnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan yang sedemikian itu kepada kita. Tuan moderator, saya habis sedikit awal, okey ke? Cakap panjang-panjang takut para hadirin tertidur pula. Ke tuan moderator pun dah tidur? Okey, alhamdulillah. Jadi saya sepatutnya cakap sehingga pukul 10, tapi sekarang 9.50. Saya rasa itu telah, saya tak nak cakap panjang sangat, nanti membosankan pula para hadirin. Apa dia sekali lagi? Oh, tadi saya dah buka kamera, dia padam balik ya? Oh, okey. Saya tak tahu pula kamera tu dia padam sendiri. Nanti saya cari macam mana nak pasang balik. Ada keluar video ke? Okey, minta maaf banyak-banyak lah. Saya tak perasan video tu padam tadi. Okey, tak apa. Mungkin sebelum tu boleh cerita dulu. Apakah agaknya yang dimasukkan dengan pintu-pintu, bukan masukkan, apakah kelebihan ataupun apakah objektif Rasulullah SAW mengabarkan kita pada bulan Ramadan ni pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu syurga dibuka. Padahal bukan boleh masuk syurga lagi pun. Okey. Okey. Betul juga tu. Betul. Ataupun kalau saya susun dalam perkataan lain sebagai pemberi motivasi. Sebab katakanlah sebagai contoh, sebahagian orang dia lazim buat banyak perkara salah ke apa ke.
lalu dia nak bertaubat kepada Allah ni rasa macam tak layak. Dia rasa I'm very bad, saya ni banyak salah ke apa ke. Lalu dengan tertutupnya pintu-pintu neraka ni, dia dapat merasakan inilah peluangnya untuk dia bertaubat. Sama juga bagi orang yang hendak berbuat baik, dia mungkin rasa dirinya tak layak nak berbuat baik sebab banyak buat salah ke apa ke. Tetapi dalam suasana pintu-pintu syurga dibuka sekarang ini, maka dia lebih bersemangat untuk melakukan amal soleh. Okay, kalau boleh saya analogikan kepada kehidupan di dunia ni, katakanlah seorang pelajar tu dia ada sesuatu hajat yang dia nak minta daripada pihak UiTM. Tapi pintu asyik tutup je, ada kaunter, ada lubang kecil tapi orang tak ada je pun. Jadi dia pun macam putus asa ataupun teragak-agak, boleh ke ni? Tapi pada satu minggu tu pintu tu sentiasa terbuka untuk dia jumpa pegawai terbabit. Lalu dia pun macam lebih rajin dan lebih bermotivasi untuk pergi berjumpa. Itu kalau boleh dianalogikan. Ya, boleh diterima ya. Alhamdulillah. Boleh. Nafsu tu ada kaitan dengan sifat kita sendiri, dan nafsu itu jika kita lakukan untuk perkara yang baik, maka ia boleh adanya nafsu, adanya kehendak untuk makan misalnya, lalu kita dapat makan dalam kita kata kadar yang sepatutnya, sehingga dengan itu kita bertenaga untuk beramal ibadah, untuk beramal soleh. Dengan nafsu tu katakan kita adanya kehendak untuk mendirikan rumah tangga, untuk berkahwin, yang dengan itu adanya kita mendapat zuriat dan hidup berkeluarga. Jadi nafsu itu bukanlah semuanya negatif. Ada juga yang baik yang dilaksanakan dengan cara yang baik. Tetapi nafsu tu lazimnya digunakan untuk perkara yang buruk, macam makan berlebih-lebihan. Sebagai contoh. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, video saya sekarang okey ya? Okey, alhamdulillah. Kalau para peserta nak tanya soalan yang lain daripada topik malam ni, tak mengapa juga, sebab soalan tu tidak terhad tentang pintu syurga, pintu neraka dan syaitan yang dirantai. Okay, kalau nak bertanya soalan yang lain berkaitan puasa ke Ramadan ke, boleh juga, saya akan jawab jika saya tahu. Okey. Yang pertama sekali, selalu berdoa kepada Allah. Selalu berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk melakukan amal-amal soleh dan menjauhi amal-amal yang perkara mungkar seperti itu. Okey, nombor satu, kita doa agar diberikan kekuatan diri, agar diberikan petunjuk. Okey, yang pertama. Yang keduanya, pastikan orang-orang di sekitar kita adalah mereka yang juga kita kata mengawal nafsunya juga. Sebab
siapa yang di lingkungan kita ni, kadang-kadang bukan sekadar yang live ni, tetapi yang dalam WhatsApp group tu ke, yang dalam Telegram group tu ke, iaitu sebenarnya banyak memberi pengaruh yang buruk, banyak memberi pengaruh kepada diri kita sendiri. Jadi kalau kawan-kawan kita, lingkungan kita, siapa dalam WhatsApp group kita, siapa dalam Telegram group kita terdiri daripada orang-orang yang positif, orang-orang yang beramal soleh, kita sendiri pun akan ikut bersama-sama dengan mereka. Akan tapi jika dalam grup, jika dalam kawan-kawan, dalam lingkungan kita ni orang yang banyak merungut, orang yang negatif, kita pun akan jadi negatif juga. Lagi teruk kalau di kalangan lingkungan kita, orang-orang yang melakukan perkara mungkar, kita pun pada mulanya hendak menahan diri, tapi lama-lama akhirnya terikut juga. Okey, saya bagi contoh, kalau seorang yang hidup, dia seorang, tapi dia berkawan dengan 10 orang yang hisap okok. Akhirnya lama-lama dia pun akan hisap okok je. Mungkin mula nak try, mula-mula social smoker, tapi akhirnya dia pun merokok juga. Saya bagi contoh yang lain pula, seorang ni dia hidup dengan 10 orang yang suka membaca Al-Quran. Dia pada awalnya tak tahu baca Al-Quran, masih lagi merangkak alif, ba, ta, sa. Tapi akhirnya sebab dia bersahabat dengan orang-orang yang lazim membaca Al-Quran, dia pun juga akan menjadi pandai dan juga lazim membaca Al-Quran. Ini pentingnya pengaruh kawan. Dan ini sebenarnya pernah disebut oleh Nabi SAW dalam sebuah hadisnya bahawa hendaklah diperhatikan dengan siapa seorang itu bersahabat. Jika dia bersahabat dengan tukang besi, lambat laun di pakaiannya tu akan ada serbuk besi, walaupun bukan dia yang ketuk besi, tapi dia duduk bersahabat dengan tukang besi. Kalau dia bersahabat dengan orang yang menjual minyak wangi, lambat laun dia sendiri akan berbau wangi sekalipun dia tidak pakai minyak wangi tersebut. Itu pentingnya pengaruh kawan. Jadi moga di situ dapat membantu kita bagaimana dapat mengawal nafsu. Okay, our surrounding, it is very important sebenarnya. Moga dapat menjawab soalan tadi. Okey. Okey. Bagi soalan pertama, apakah puasa kita diterima jika seseorang itu tidak solat? Ya, yang ini memang menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Apabila seseorang itu tidak solat, apakah amal-amal soleh dia yang lain, puasa ke zakat ke apa, apakah diterima ataupun tidak? Jadi memang ada perbincangan. Pandangan yang pertama berkata jika dia tidak solat, maka amalan-amalan lainnya juga tidak diterima. Berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW dalam Sahih Al-Bukhari, bahawa seseorang yang tidak solat asar, maka terhapuslah semua amalannya. Sebagai contoh, seorang yang tidak solat asar, maka terhapuslah amalannya, amalan yang lainnya seluruhnya. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, mereka membezakan sama ada orang yang tidak solat tu, dia malas ataupun dia memang ingkar kepada perintah solat itu sendiri. Kalau dia ingkar, maka bukan sekadar amal solehnya saja, tetapi keislamannya itu sendiri sudah mula dibincangkan. Akan tetapi jika dia beriman solat itu wajib, akan tetapi dia macam malas, dia terikut-ikut dengan nafsu buruknya itu, maka kita kata amalan dia yang lain itu terserah kepada Allah. Sebab kadang-kadang mungkin kerana amalan dia yang lain itu, akhirnya dia pun merajinkan diri untuk melaksanakan solat. Ya, jadi yang sebaik-baiknya untuk yang lebih selamat, hendaklah melaksanakan solat, sebab solat itu adalah tiang agama. Ya, hanya 5 kali sehari. Okey, itu bagi soalan pertama. Soalan yang kedua, apakah makruh hukumnya main video game? Jika dalam suasana berpuasa, video game tu pula ada perkara-perkara yang menonjolkan
Sebenarnya tak berpuasa ataupun berpuasa, kita memang ditegah ya, sebab dalam surah An-Nur, surah yang ke-24 ayat 30, Allah SWT berfirman kepada lelaki, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu merendahkan, mengawal ataupun merendahkan pandangan kamu daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan. Okey, jadi mungkin dalam video tersebut dia bukanlah kita kata pornografi, tetapi secara perlahan-lahan ianya akan mengarah ke sana pula. Mula-mula tengok ni, tapi kalau dapat tengok dengan pakaian yang lebih minimum, mungkin lebih seronok. Jadi dia akan pergi mula ke sana sehingga akhirnya melihat pornografi. Jadi Allah SWT telah pun melarang daripada awal lagi untuk merendahkan pandangan daripada perkara-perkara yang dilarang ini. Okey, walaupun dalam video itu saya ulangi, mungkin masih berpakaian tapi ketat ataupun menonjol-nonjolkan bahagian tertentu. Okey, tinggalkan sahaja. Ya, sebab dibimbangi perkara itu akan menjadi satu dorongan untuk nak tengok lagi sehingga akhirnya pergi kepada pornografi. Dan kemudiannya video game ni pun hendaklah disemak semula, adakah telah perkara yang bermanfaat ataupun perkara yang sebenarnya membazir. Perkara yang sebenarnya membazir saja. Kadang-kadang video game ni kononnya nak improve skill ke apa ke. Okay, cuba kita lihat apa nak kata kita punya juara All England baru ni. Dia main video game ke ataupun dia selalu berlatih untuk bermain badminton? Okay, sebagai contoh kan. Sebab saya tahu kadang-kadang kawan-kawan saya dulu pun ada juga yang asyik main video game je. Kononnya nak improve skill supaya jadi pilot. Handling skill apa kan. Tapi lepas tu tak pandai-pandai juga pun jadi pilot je tu. Okay, itu hanya satu kita kata untuk membuang masa saja. Harap penjelasan saya membantu menjawab soalan tadi. Okey. Boleh. Kejap. Saya jawab satu-satu boleh? Kan saya lupa pula. Okey, jadi soalan pertama tadi, bagaimana untuk kita mengelakkan daripada lewat solat maghrib ketika berbuka. Okey, yang saya cadangkan, yang saya sendiri amalkan ialah berbuka sahaja dengan makan kurma dahulu, minum air satu cawan ke, kemudian solat maghrib. Selepas solat maghrib barulah makan yang kita kata yang heavy sikit tu. Sebab kalau kita terus makan kurma, minum air dan terus makan, lepas tu akan rasa berat untuk solat maghrib, dan solat maghrib kita pun akan terlewat daripada waktu yang sepatutnya. Jadi yang saya cadangkan, azan, kita minum air, kita makan kurma, makan kurma 7 biji ke 5 biji, kemudian terus bangun solat. Solat berjemaah pun bangun sama-sama solat berjemaah. Kemudian barulah makan. Itu untuk soalan pertama ya. Okey. Ya, ini saya faham. Dan ini satu kita kata persoalan yang lazim. Tapi saya nak jelaskan sesuatu yang berbeza. Sebenarnya niat yang dikendaki oleh Islam ialah kita mengetahui apa yang kita buat. Sebab kita kena tanya, bila kita baca lafaz niat ni kan, nawaitu saum Ramadan sekian-sekian ni, kita baca lafaz tu untuk siapa sebenarnya? Kita nak bagi tahu Allah ke? Tapi Allah dah mengetahui sebelum kita baca lafaz niat tu lagi. Kita nak bagi tahu diri sendiri ke? Tapi diri sendiri dah tahu dah apa yang nak buat kan? Jadi amalan lafaz niat tu sendiri, walaupun sesuatu yang begitu sebati dalam masyarakat kita, lazim diajar sekolah-sekolah, saya pun dulu begitu juga. Tetapi sebenarnya kalau kita rujuk kepada Al-Quran, kepada sunnah Rasulullah SAW, tidak ada tuntutan untuk melafazkan sekian-sekian niat.
Yang ada adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap amalan itu tidak lain berdasarkan niat. Maka apabila seseorang itu dia tengok, bulan Ramadan sudah sampai, saya gembira, saya nak puasa, itu sudah cukup menjadi niat baginya, bahawa dia tahu apa yang dia nak buat. Okay, apabila seseorang itu malam-malam dia dah set dah alarm, subuh pukul 6, saya nak bangun pukul 5, saya dah tengok makanan untuk sahur ada, dah siap, besok tinggal nak panaskan sahaja, maka itu sudah cukup bahawa dia mengetahui apa yang dia hendak lakukan pada keesokan harinya. Okay, tidak perlu hendak menyusah-nyusahkan diri dengan lafaz niat, baik lafaz untuk sebulan mahupun untuk setiap hari. Jadi saya kata penjelasan saya ini berbeza daripada kebiasaan. Tetapi sesuatu yang kita renung-renung kembali. Sebab jika lafaz niat ini ada dalam hadis Nabi, diamalkan sendiri oleh Rasulullah SAW, maka kita pun sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat dan kami amalkan. Akan tetapi memandangkan ia tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada hadis, hanyalah sesuatu yang masyarakat kita ataupun ustaz kita, ustaz saya dulu pun ajar begitu, maka tidak mengapa untuk kita semak kembali. Ini betul ke lafaz niat ni? Aku dah lafaz panjang-panjang ni untuk siapa sebenarnya? Takkan, why am I telling myself what I am doing? I know what I am doing. Begitu. Ya, jadi lafaz niat ini sebenarnya seperti saya katakan, walaupun biasa diajar, bagi saya sebenarnya tidak perlu dibaca. Memadai seseorang itu mengetahui apakah ibadah yang bakal dilaksanakannya. Puasa Ramadan ke? Sebab dalam bulan Ramadan tak ada puasa lain. Kalau di luar Ramadan, jadi dia kena tahu, saya nak puasa Isnin ke, saya nak puasa hari-hari putih ke, saya nak puasa Selasa hari Nabi Daud ke. Asalkan dia tahu apa dia nak buat, itu sudah cukup sebagai niat. Itulah niat yang dikedaki oleh Islam. Itulah niat yang dikedaki berdasarkan hadis innama a'malu bin niat. Moga-moga membantu soalan tadi. Boleh. Okey, Alhamdulillah. Saya pun seronok. Baru nama Sembang Santai ada hubungan dua hala kan. Tadi saya cakap seorang pula, tak perasan pula video off. Okey. Okey, saya jawab yang itu dulu. Sekali lagi ya, kebiasaan masyarakat kita yang diajar, yang saya sendiri belajar dulu, puasa itu batal dengan memasukkan apa-apa dalam rongga kita. Jadi apabila orang tu menggunakan inhaler, masuknya inhaler tu dalam paru-parunya, itu dianggap sebagai membatalkan puasa. Akan tetapi sekali lagi, kalau kita rujuk pada Al-Quran dan Sunnah, khasnya Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 187, okay, puasa ini maksudnya menahan diri, dan menahan diri itu hanya daripada 3 perkara. Daripada hubungan seks suami isteri, daripada makan dan daripada minum. Okey, 3 ini saja. Apa-apa lain sebenarnya tidaklah membatalkan puasa. Jadi apabila seseorang itu mengambil inhaler tu bukanlah makanan, bukanlah minuman. Jadi apabila dia mengambilnya, itu tidaklah membatalkan puasa. Sama juga katakan seseorang itu dia mengambil, katakanlah dia sudah daftar untuk mengambil vaksin dengan MySejahtera, dia dapat pula appointment untuk dicucuk vaksin tu dalam bulan Ramadan pada siang hari. Maka itu boleh kerana vaksin itu sendiri bukanlah makanan maupun minuman. Okey, tapi contoh lain saya bagi, makanan dan minuman itu tidaklah semestinya sesuatu yang masuk melalui rongga tenggorok kita. Boleh juga, nak kata, kalau kita pergi hospital ke apa, orang yang tak boleh makan minum, doktor akan kita sebut cucuk air. Dalam air itu ada glukosa dan ada zat-zat makanan yang lain. Itu makanan yang masuk ke dalam badan kita, meskipun makanan itu tak masuk melalui mulut. Maka itu adalah perkara yang membatalkan puasa. Jadi saya ulangi,
perkara yang membatalkan puasa bukanlah sesuatu yang dimasukkan ke dalam rongga-rongga seperti yang mana kita biasa tahu. Akan tetapi yang membatalkan puasa berdasarkan ayat 187 surah Al-Baqarah ialah seks antara suami isteri, makan dan juga minuman. Tak kisah makan dan minuman tu masuk melalui mulut ataupun melalui jalan yang lain. Maka menggunakan inhaler ataupun orang yang kencing manis dia ada insulin jab. Insulin tu pun bukan makanan. Jadi perkara-perkara itu bukanlah bukanlah perkara yang membatalkan puasa. Baik. Okey. Dia berjudi tetapi tidak melibatkan wang. Okey. Kalau sekadar main kad itu saja, okey, sebab ada pandangan daripada para ulama, sebab dalam Islam kita ada apa yang disebut sebagai sadu zariyah. Kita mencegah daripada awal lagi. Okey, pada awalnya dia dengan kawan-kawan mungkin sekadar main kad, daun teruk apa kan, sekadar main kad. Tapi lama kelamaan akan ada bisikan dalam nafsu ataupun bisikan daripada syaitan. Apa main kad aja? Jomlah kita bertaruh sekian-sekian. Jadi lama kelamaan akan ada kita sebut kecenderungan untuk berjudi. Tapi jadi lagi awal jika itu dielakkan adalah lebih utama. Ya, itu yang pertama. Yang keduanya, judi bukan sekadar saja duit. Boleh juga dalam bentuk lain, katakan makanan. Kita main-main game, siapa yang kalah dia belanja makan kejap lagi. Itu perjudian juga tu. Berbeza, kita main teruk, tapi lepas ni regardless menang ke kalah saya belanja makan. Yang itu tak apa. Tapi kalau main, siapa kalah dia kena belanja, siapa kalah dia kena basuh toilet dekat asrama katakan. Itu sebenarnya satu bentuk perjudian juga. Akan tetapi lebih awal lagi kalau kita boleh elak sebagai pencegahan, sebab dibimbangi lama kelamaan apa ni asyik main daun je, tak thrill lah, tak ada challenge lah. Jom kita bertaruh RM1 sajalah, bukan banyak pun, RM1 saja. Jadi lama kelamaan akan ke situ. Ya, orang-orang yang pandai pergi main di kasino, main daun teruk dengan profesional ke apa ke, pada awalnya dia bermula main dengan kawan-kawan dia juga. Sekadar main-main dengan kawan-kawannya tu yang jadi pandai tu. Tapi kemudian macam dah boring, dah bosan. Apa ni? Tak ada thrill, tak ada challenge. Jom kita berjudi. Kita mulakan dengan RM1. Lama-lama kita mulakan dengan RM10. Lama-lama jadi RM50. Jadi kita cegah daripada awal, sebaik-baiknya ditinggalkan, sebaik-baiknya dijauhkan. Itu penjelasan saya. Ya, itu dikira batal puasa. Sebab puasa ni menahan diri daripada daripada seks suami isteri, makan dan minum. Dan minum tu tak semestinya melalui mulut, tetapi boleh juga melalui jalan lain seperti masuk air ke dalam badan. Akan tetapi apabila seseorang itu telah pun sakit sehingga doktor perlu masukkan air ke dalam badannya, maka dia sendiri sepatutnya telah pun berbuka puasa. Ya, sebab kerana salah satu rukhsah, salah satu kemudahan bagi orang yang berpuasa ni ialah apabila dia menghadapi sesuatu penyakit, dia dibolehkan berbuka. Dia dibolehkan, bahkan dianjurkan berbuka kerana dibebangi kalau dia meneruskan puasa, itu akan menjadi mudarat bagi dirinya. Okey.
Saya kena buat apa-apa ke? Okey. Tak apalah, saya tak kerti nak posing-posing apa.